panggil darah nifas dengan syarat-syarat dia lagi. Mana darah tu keluar selepas melahirkan sempurna anak. Kalau keluar sama anak, itu tak nama darah nifas. Itu darah mutalaqi. Darah sakit nak beranak, dia keluar bersama anak. Ini pun ada perbahasan dia nanti. Jadi darah tu sakit nak beranak, itu bukan nama darah nifas. Darah nifas ni setelah sempurna keluar anak. Setelah sempurna keluar anak. Kalau satu orang ataupun keluar mudghah, satu orang keguguran, keluar alaqah. Bila sempurna keluar alaqah, dah cuci habis, dan tiba-tiba keluar darah, itu darah nifas. Tapi kalau keluar bersama alaqah, itu bukan darah nifas. Itu bukan darah nifas. InsyaAllah itu bab nifas nanti kita akan datang. Kena sabar juga lah. Banyak ni, wanita punya masalah kan. Allahu Akbar. Jadi kita kena faham formula dia dulu. Makna darah-darah ni mesti kita tengok keluar ke mana ni. Kalau keluar pada lain, keluar ke tubuh, pun tak namakan darah tu haid. Walaupun sama, tak namakan nifas. Kalau keluar ke lain, hanya daripada kemaluan wanita, darah yang keluar. Allah. Jadi kita tengok ini darah yang keluar pun nanti takrif dia darah tabi'i. Darah ini darah tabi'i. Okey, sekarang kita dah habis terangkau sikit Ada penggunaan tak perlu? Cepat sikit. Kita masuk. Okey, buka muka surat 36 dulu, nanti saya patah balik sebab bersangkut dengan apa? Takrif tadi. Definisi haid. Muka surat 36. Nanti saya patah balik Definisi haid. Al-haidu dari segi bahasa as-sailani, yang memberi makna mengalir. Dari segi bahasa Arab, bila kata al-haid, makna dia as-sailani, makna dia memberi makna mengalir. Sebab tu dari segi bahasa pun kita kena belajar juga. Jangan silap faham. Bila dengar haid kita boleh haid apa, keluar darah haid ke? Padahal dia kata haid itu makna mengalir. Makna mengalir. Allahu Akbar. Makna mengalir. Dari segi istilah syarak, istilah ulama fiqh ialah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahmil mar'ati fi hali sihhati fi awqatin maqsusatin. Darah dari segi darah haid dari segi istilah syarak ulama fiqh, walaupun dari segi bahasa makna sailan, makna mengalir. Makna mengalir. Makna mengalir. Hadal wadi. Mana kita kata bila guna hadal wadi, lembah tu mengalir. Lembah tu mengalir. Tapi dalam bahasa Arab dia bagi apa? Hadal wadi. Lembah haid. Wadi tu berhaid. Mana ada wadi ada haid? Ada? Nah, cuba. Sungai mana ada haid? Tapi bahasa Arab kalau kita tengok, kita tengok sungai tu, hadal nahri, sungai mengalir. Tak bunyi macam haid, tapi itu bukan mana haid, mana mengalir. Tapi guna hadal, mana haid. Itu dari segi bahasa. Jadi jangan silap faham. Dengan segi bahasa kita dengar bunyi haid, kita kata haid. Cuba sekarang ni dipinjamkan oleh makna mengalir. Makna mengalir dipinjamkan dari segi istilah syarak. Ulama fiqh kata apa? Darah tabi'i semula jadi. Makna darah orang keluar tu semula jadi. Darah tu mengalir. Darah yang keluar, darah tabi'i. Bila kata darah tabi'i, darah semula jadi. Bukan darah yang dicipta. Sekarang ni orang nak buat apa? Nak buat darah tak boleh. Dia darah tabi'i, darah semula jadi. Waktu tertentu saja baru ada. Waktu selain daripada waktu haid dia tak ada. Dia hanya datang ketika haid. Dekat mana dia duduk tak tahu. Walaupun dekat rahim, tapi bukan waktu haid, darah tu tak ada. Buka lah, cuba lu kata kat rahim, buka rahim, tak ada. Macam kuku kita tengok kuku panjang sikit seminggu dah potong. Panjang lagi seminggu potong. Tapi kita kata, kuku duduk kat mana? Ada kat sini kan? Tu cuba kobek dah. Tak ada pun kuku. Kat mana dia duduk? Dia hanya waktu tertentu saja boleh datang.
Dia tak ada situ, dia simpan di khazanah Allah. Kita tak faham. Macam tu darah haid wanita, kan, walaupun saluran dia masuk melalui rahim, kan, tetapi dia tak simpan di sini, hak khazanah Allah. Ini yang kita tak boleh faham ni. Dia hanya datang pada waktu yang tertentu. Ini dia dikatakan darah tabi'i, darah semula jadi. Nampak? Darah tabi'i, darah semula jadi. Sebab tu sekarang ni kita tengok orang nak jadi pondan. Teringin nak jadi perempuan. Kenapa dia punya ciptaan badan panggil sempoi kita, kan? Ikut nak jadi perempuan. Kan? Dia boleh buat, dia boleh tukar jantina. Tetapi dia tak boleh buat darah haid. Kerana darah haid, darah yang keluar waktu tertentu je kan. Dia bukan darah bagi masuk. Aku nak darah haid macam mana? Bagi masuk. Tak boleh. Ini yang manusia sekarang pening kepala, nak buat tak boleh. Dia boleh tukar alat jantina, ada semua boleh tukar. Dia boleh buat macam perempuan. Tetapi darah haid ni nak bagi datang waktu dia. Sebulan sekali. Ataupun sebulan 2 kali. Waktu ni tak boleh. Dia kena tambah darah. Ni darah tadi, darah semula jadi. Allah Akbar. Jadi itulah pengertian darah haid ni semula jadi ni khas untuk perempuan saja. Tak ada zaman ni, tak ada lagi. Kalau ada tak tahu. Pernah berlaku dalam 10 tahun yang lepas di Yaman. Di Yaman. Suami isteri. Si isteri ni selalu mengandung sakit. Bila bersama dengan suami dia buat hubungan intim, baru berkahwin, terus sakit. Lalu dia buat pemeriksaan doktor. Doktor kata kena pergi cek tempat yang spesialis kan. Bila pergi cek, doktor kata minta izin kat suami dia, boleh tak kami nak cek rahim dia, nak tengok kan. Doktor wanita semua. Jadi bila cek punya cek, dia kata tengok rupa-rupanya kan, dia nama ni Nabila kan. Rupanya kemaluan dia kan tersumbat. Lalu doktor pakar ni tak tengok tempat tersumbat tu. Jadi dia kacau sikit. Mana ada macam lapisan. Rupa pecahkan lapisan tu, terkeluar zakat. Rupa perempuan tu ialah lelaki, bukan wanita. Sebab apa? Dia masa lahir tu, benda tu ada selaput yang tertutup. Sebab tu dia tak keluar darah haid. Sebab tu kalau wanita tak keluar darah haid, pastikan tengoklah adakah dia perempuan ke lelaki dia. Jadi dia datang dengan nama Nabila, balik dengan nama Nabi. Tukar. Allah. Perkahwinan dibatalkan. Jadi nak tunjukkan haid ini hanya ada pada wanita. Tak boleh ada pada orang selain daripada wanita. Ini bukan cerita saya nak cerita, tapi berlaku 10 tahun yang dulu kan, di Yaman. Allah. Betul, senang kita buat cerita, nak tunjuk apa? Darah tabi'i, darah semula jadi kan. Yang keluar daripada pangkal rahim perempuan, ini kemaluan perempuan, ketika badannya dalam keadaan sihat, dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Mana tempoh-tempoh tertentu kan? Mana dia keluar pada umur baligh. Jadi wanita yang paling awal boleh keluar darah ni ialah umur 9 tahun qamariyah. Sebab dia kata, saya kata nanti saya akan bakar balik ni 9 tahun qamariyah. Mana dia 9 tahun qamariyah. Kalau keluar darah yang cukup syarat, barulah dikatakan darah haid sehari semalam. Tapi kalaulah sekarang ni zaman dah dekat nak kiamat, macam-macam berlaku. Wanita waktu 7 tahun pun keluar darah sebiji, warna pun sama macam warna haid. Adakah wanita ini dikatakan dia berhaid? Mengikut Imam Syafi'i rahimahullah, wanita yang paling awal boleh keluar darah haid, yang dia buat tesis, yang pergi rumah hanya paling awal umur 9 tahun paman. Tak boleh lebih awal pada ini. Jadi walaupun wanita umur 7 tahun, 8 tahun boleh keluar darah banyak sekalipun, warna pun sama. Kalau ikut mak dia kata sama macam mak punya darah ni, tetap tak dihukumkan darah tu sebagai darah haid. Dihukumkan sebagai darah rosak. Atau setengah ulama kata darah istihadah.
Tapi Imam Syafi'i kata kalau keluar sebelum umur 9 tahun, dia kata darah besar. Tapi setengah ulama mengatakan dia tak kira lah. Bila keluar bukan waktu haid, dia panggil darah istihadah. Tapi hukum dia sama saja. Cuma dari segi panggilan dia, panggilan saja yang tak sama, tapi hukum dia sama. Bila kata darah besar, bila kata darah istihadah, waktu tu ialah waktu suci. Datang darah pun dia kena sembahyang. Allahu Akbar. Jadi ketika badannya dalam keadaan sihat, dalam tempoh-tempoh yang tertentu, paling awal umur 9 tahun. Darah yang dikatakan darah haid ialah bila cukup sehari semalam 24 jam. 24 jam sehari semalam. Kalau darah keluar macam mana, banyak macam mana. Kalau keluar hanya 23 jam atau 10 jam, 12 jam, kan? Tak dinamakan darah haid. Kenapa? Tak cukup syaratnya. Paling kurang di sisi mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, dia sebanyak 24 jam. Orang pada itu tak masuk. Walaupun wanita itu dia kata, aku tengok keluar darah, tak cukup. Kalau tak cukup, mana tak cukup lah panggilan definisi darah haid. Kemudian cara kiraan untuk 24 jam, dia ada dua bahagian. InsyaAllah kita akan sampai pada bab dia nanti. Allahu Akbar. Jadi kita kembali kepada patah balik sebelum supaya tak terlepas dengan. Okay, muka surat 24. Kepentingan mempelajarinya. Kepentingan mempelajarinya. Syekh As-Sayyid Muhammad Yusuf Al-Husaini Al-Binnuri. Syekh As-Sayyid Muhammad Yusuf Al-Husaini Al-Binnuri. Ini syekh saya sendiri, guru saya di Karachi sana. Telah menukilkan perkataan Imam Ibn Najim radhiyallahu anhu dan perkataan Imam Nawawi radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Ma'arifus Sunan, syarah kepada kitab Sunan At-Tirmizi. Walaupun Syekh As-Sayyid Muhammad Yusuf Al-Husaini Al-Binnuri dia orang Pakistan, tapi sebenarnya dia keturunan Arab. Dia keturunan Al-Husaini. Dia tulis kitab dia dalam bahasa Arab, syarah bagi Sunan At-Tirmizi 4 jilid, Ma'arifus Sunan. Kesimpulan daripada perkataan tersebut, dia nak terangkan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Najim dan Imam Nawawi rahmatullah alaih. Yang mana kita faham Imam Imam Nawawi kurun ke-7, Imam Ibn Najim kurun yang ke-9. Mengetahui masalah haid, mengetahui masalah haid adalah termasuk daripada perkara-perkara yang sangat sulit dan penting di dalam agama, di mana kebanyakan hukum ahkam agama berhubung kait dengan masalah haid, seperti taharah, solat, membaca Al-Quran, puasa, i'tikaf, haji, baligh, wati, talak, khulu', iddah, istibrak dan sebagainya. Itu yang berkhulu' semua saya letaklah penerangan di bawah, boleh baca sendirilah. Makna dia haid ni, kalau kita tak faham haid, maka taharah jadi tak betul, taharah tak suci, solat jadi tak diterima, membaca Al-Quran tanpa suci. Macam mana kita nak puasa? Kita masuk masjid, kita tak tahu kita dalam keadaan bersih atau tidak. Nak i'tikaf tak boleh, nak buat haji pun sanggup. Dan bila datang haid, itu tanda balik wanita tersebut. Umur 9 tahun, tapi bila datang haid, tanda wanita tu walaupun umur 9 tahun, tanda dia dah balik. Sebab tu ibu-ibu penting sangat. Dia kena tahu bila anak dia umur 9 tahun datang darah haid, makna dia dah balik. Mana dia kena jaga percampuran anak dia. Walaupun dia kata ni budak, tapi dah datang haid, dia kena jaga. Kena jaga. Sebab apa? Dia boleh jadi mak budak. Umur 9 tahun dia perempuan dewasa kalau dah datang darah haid. Jadi Imam Syafi'i dah kaji, wanita yang paling awal boleh datang
Darah haid boleh keluar darah haid paling awal umur 9 tahun. Jadi kalaulah seandainya anak kita dah umur 9 tahun datang darah haid, maka kena jagalah pergaulannya, jangan bebas sangat. Dia boleh jadi mak budak. Allah. Ini bukan saya cakap, ini Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, ada ke depan. Lantaran itu, ia merupakan sebesar-besar tanggungjawab yang wajib diambil berat. Bukan perkara remeh-temeh. Sekarang ni kita rasa berapa ramai sangat yang ambil berat perkara ni. Cuba kita fikir tengok. Sebesar-besar tanggungjawab wanita, lelaki, semua kena ambil tanggungjawab, ambil berat. Dengan mengetahui, kena tahu. Kita daripada mula daripada kita belajar bagi faham dulu dan mempelajarinya. Bila kita faham penting dia, tanggungjawab dia, mengetahui dia, kita belajar, barulah kita boleh bagi faham pada orang lain. Paling kurang pada keluarga kita, paling kurang pada apa? Orang tanggungjawab yang di bawah tanggungjawab kita. Allah Akbar. Kepentingan suatu perkara menjadi terlebih penting, atau terlebih besar apabila perkara tersebut tidak diketahui. Allah Akbar. Jadi dulu orang dah tahu dah, tapi sekarang ilmu haid ni dah banyak hilang. Sebab tu Imam Ad-Darimi berkata, masalah haid ni adalah seperti sebuah kitab yang dah hilang. Dah hilang dah. Orang pun tak tahu, tanya orang ni pun dah berbeza dah. Bila kita timbulkan balik, dia rasa pelik. Jadi kalau perkara tu dah tak diketahui, dah orang mula confuse, dan kejahilan mengenai perkara tersebut akan meningkat kadar kemudaratannya. Bila dah tak tahu, bertambah-tambah jahil lagi, maka taharah dah mula tak betul lah. Bila taharah dah tak betul, semua perkara jadi tak betul. Nampak? Jadi seolah dah hilang dari iman tadi kita. Justru itu, kemudaratan tidak mengetahui, tidak mempelajari masalah haid adalah lebih besar mudaratnya daripada kemudaratan tidak mengetahui. Allah Akbar. Sampai dah teruk macam ni, mana berat lagi kemudaratannya tidak mengetahui perkara-perkara selainnya. Kalau kita tak tahu lain tak apa lagi, tak pandai tafsir tak apa lagi, tak pandai benda ni tak apa lagi. Tapi perkara yang bersangkutan taharah kita mesti kena tahu. Walaupun kata buat ni tak erti, kan tak pandai, tapi perkara yang bersangkutan ibadat kita kena tahu. Bila kesucian itu betul, maka ibadat akan jadi betul. Baru dia boleh belajar apa ibadat, baru boleh belajar apa sembahyang. Ini semua tak betul. Sebab tu perkara ni akan menjadi mudarat. Akan apa? Walaupun kalau perkara lain tak tahu, tak apa lagi. Walaupun kata tafsir kita tak pandai. Walaupun bab ilmu hadis tak pandai, tak apa. Bab ni hanya baca Quran pun takat-takat boleh baca, tak apa. Tapi kalau tak tahu masalah haid, ini menjadi satu kemudaratan lebih besar. Kalau semua bersangkut sampai nak buat haji, sebab tu orang nak buat haji kadang bermasalah. Orang nak buat umrah masalah. Dia bila datang haid, macam mana nak buat? Macam mana nak tawaf? Macam-macam fatwa dikeluarkan. Allah Akbar. Ada orang kata, tak apalah, kita ni dah datang hari ni, nanti nak kena balik tawaf jugalah. Dia bagi fatwa, kata ni darurat kata. Darurat boleh. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inilah yang perlu kita belajar, yang perlu kita sampaikan. Ini semua ada dalil-dalil yang mana saya tak bawa, saya buat ni bagi syarah dia. Dulu tak ada, ini ada, boleh baca sendirilah kan, untuk jimatkan masa Maka mengetahui, mempelajari dan mendalami masalah haid adalah daripada perkara-perkara yang sepatutnya diambil berat dan ditunjuk ajar oleh golongan faqih dan muhaddis yang muhakkik, sehingga tiada ruang lagi bagi ahli-ahli batil bid'ah untuk merosakkannya. Jadi kalau kita tengok ulama-ulama tak main peranan, ulama yang faqih ni, yang apa muhaddis yang muhakkik, sampai tak ada ruang lagi ahli batil boleh buat khianat. Sekarang ni macam-macam khianat. Sekarang macam-macam orang timbul. Dia buat perkara ni sampai satu tahap, dia buat dia tak tahu tu amalan orang Yahudi. Nanti kita pun akan sampai dekat dekat ni. Banyak juga ni. Ada orang bila wanita datang haid, dia tak mau tidur dengan isteri dia. Kamu haid, makan sekali dengan saya pun tak boleh.
Dia tak tahu itu amalan Yahudi. Orang Yahudi, bila ke isteri dia, bila anak dia kedatangan haid, dia telah asingkan pinggan mangkuk dia, tak boleh makan sekali dah. Tidur sekali pun tak boleh. Rumah sekali pun tak boleh. Kena buat apa? Kemah kat luar. Allah Akbar. Ini orang Yahudi. Ini berlaku kat Malaysia. Dia tak tahu ni amalan Yahudi. Satu orang adalah orang yang keluarga kami juga, sekali kami balik kampung, dia pun orang kerja besar, dia kata saya ni pencegah maksiat, sekali kami berhenti dekat kedai nak makan seorang perempuan tu nak masak. Waktu semayang dia tak pergi semayang, jadi dia ni tanyalah, tak semayang tak? Siap musuh. Musuh, kamu masak untuk saya, mana boleh? Dia takut, dia tak boleh makan. Dia kata, kenapa orang tu? Padahal itu amalan orang Yahudi. Padahal orang usul sekalipun tak menghalang mereka masak, tak menghalang mereka daripada perkara-perkara ni, melainkan perkara-perkara yang diharamkan saja. Allah. Ini bila tidak ada orang ulama yang faqih yang untuk nak mentahqiqkan dia, ulama-ulama hadis yang mentahqiq dia, maka ahli batil akan masuk. Pahaman-pahaman yang abatilah, pahaman-pahaman yang sesat akan masuk. Pahaman-pahaman yang sesat akan masuk. Dia akan kata ini betul, padahal tak betul. Allah. Kau barang bid'ah pun akan masuk. Ya. Surat 32. Faedah. Hikmah didatangkan haid kepada wanita. Apakah hikmah didatangkan haid kepada wanita? Apakah hikmah didatangkan haid kepada wanita? Mengapa tak bagi kat lelaki? Bau pada muka. Pasal apa? Bila datang haid ni, perempuan kata mengeluh, datang haid, nak semayang tak boleh. Datang haid, nak kena beli pek lagi, banyak belanja. Susah. Bagi orang yang tak faham, dia kata susah lah. Kita orang perempuan dah kata, kamu tak apa, cakap pandai, lelaki tak ada apa-apa, kami ni susah. Nak beli semua ni, bila datang haid. Dia hikmah dia banyak. Hikmah dia banyak. Antara ni nanti saya baca ni, ada satu mana hikmah yang didatangkan haid kepada wanita. Wanita ni istimewa. Dia boleh pakai emas, rantai emas, gelang emas. Tapi lelaki boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Sebab apa? Antara kajian, emas ni dia sedut penyakit. Dia sedut macam-macam. Jadi lelaki ni dia tidak ada pendinding dia. Dia masuk terus. Sebab tu tak ada pakai emas, yang akan menyebabkan dia lumpur. Tapi wanita ni dia boleh pakai. Walaupun dia tarik, benda tu tarik, tapi dia akan keluar kot darah haid dia. Sebab tu bila haid keluar, dia sihat. Tu perempuan, hikmah dia Allah bagi haid. Dia boleh pakai emas, lelaki tak boleh. Sebab lelaki tak boleh, dia tidak ada darah haid. Kalau tak pakai emas juga, bagi ada haid kan? Ada? Kalau dia mau lah kan? Tentu tak boleh. Allah Akbar. Faedah fil hikmati min al-haid. I'lam anna al-haidha syai'un katabahu Allah ala banati Adam ikhtibaran wa ibtila'an. Kama qala alaihi salatu wassalam, hadha syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Rawahu Bukhari. Faedah, hikmah kedatangan haid ialah ketahuilah olehmu. Dalam ibarat kata ketahuilah olehmu siapa? Bagi orang yang nak belajar. Ketahuilah oleh kamu, wahai orang yang nak belajar, nak tahu masalah haid, bahwasanya haid ialah suatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah SWT ke atas anak-anak perempuan Adam AS. Hanya pada keturunan manusia saja. Manusia datang haid. Allah bagi ini sebagai satu ujian.
Haid ni hanya datang pada anak perempuan bila bergelar anak perempuan, bila bergelar apa? Wanita. Bukan lelaki, bukan pundan. Jadi khunsa muskil, tengok dia belah berat belah mana. Kalau dia buat belah perempuan akan datang. Tapi kalau bukan belah perempuan, lelaki tak ada. Sebagai suatu ujian, Allah bagi ini sebagai satu ujian dan cobaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza amrun kataballahu ala banati Adam. Mana ini satu perkara yang telah ditentukan. Mana yang tentu untuk bila satu orang nama perempuan, pasti darah haid itu ada pada dia. Kalau bukan perempuan, kalau lelaki memang dia tak ada. Bila dia bergelar perempuan, pasti dia ada darah, tak kira banyak ke ataupun sikit. Ini ialah satu perkara yang telah ditentukan oleh Allah SWT ke atas anak-anak perempuan Adam, iaitu darah haid. Itu darah haid. Kita baca nota kaki di bawah, iaitu haid adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, Zat yang Maha mencipta ke atas wanita-wanita di kalangan manusia sebagai satu ujian. Telah sabitlah dalam riwayat yang sahih bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang haid, sesungguhnya haid ini ialah satu perkara yang Allah menetapkannya ke atas wanita-wanita di kalangan manusia. Di kalangan manusia. Jadi Allah letakkan bila kata wanita ada darah haid. Ini sebagai satu ujian. Memang kadang-kadang ada orang yang tak sabar, ada orang kata susah, tapi sebagai satu ujian. Setiap bila ujian itu pahala bagi dia. Setiap datang ni pahala bagi dia. Allah Akbar. Ini untungnya wanita. Makna untuk kifarah dia terlalu banyak. Datang haid sebagai satu ujian, pahala bagi dia, pengampun dosa dia. Allah. Sejarah permulaan haid. Imam Khatib Syarbini radhiyallahu anhu mengatakan di dalam kitabnya Mughni Muhtaz bahawa Imam Bukhari radhiyallahu anhu menukilkan dalam kitab Sahih Bukhari, wa qala ba'duhum kana awwal ma ursila al-haidu ala bani Israil wa hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar. Terjemahannya, sebahagian fuqaha, bila kata sebahagian fuqaha dalam hadis ni ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dua orang, seorang sahabat, seorang isteri Nabi. Wa qala ba'duhum, mengatakan, terdapat riwayat yang menyatakan bahawa wanita di kalangan Bani Israel adalah merupakan bangsa manusia pertama yang didatangi haid. Mana dalam sejarah mengikut ulama, iaitu mengikut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Bani Israel, wanita di kalangan Bani Israel adalah merupakan bangsa manusia pertama yang didatangi haid. Sebab apa? Sebab apa mereka ni wanita yang pertama didatangi haid? Kerana mereka bercampur dengan golongan lelaki dalam sembahyang. Mereka bercampur sembahyang. Macam mana? Tengok nota kaki bawah. Sehubungan dengan ini, Hafiz Ibn Hajar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Imam Bukhari radhiyallahu anhu seolah-olah ingin mengisyaratkan kepada riwayat Abdul Razzaq radhiyallahu anhu daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu daripada sanad yang sahih, di mana beliau telah berkata, kana rijalu wan nisa'u fi bani Israil yusalluna jami'an fakanatil mar'atu tatasharrafu lirrajuli fa'alqallahu 'alaihinna al-haidha wa mana'ahunna al-masajida. Dahulunya golongan lelaki dan wanita di kalangan Bani Israel menunaikan solat bersama-sama, bercampur, dan golongan wanita selalu memandang-mandang, menjenguk-jenguk ke arah golongan lelaki. Lalu Allah SWT menimpa ke atas wanita-wanita Bani Israel darah haid dan melarang mereka daripada menghampiri masjid. Dulu mereka semayang juga, dia main semayang, jadi perempuan bercampur lelaki, dia tak tunggu. Sekarang kita semayang, perempuan soft belakang, lelaki soft depan. Ni perempuan berebut juga nak soft depan juga. Semayang juga
Dia kalau pilih tengok, mana aku nak semayang. Nak campur tepi lelaki, nak tengok ni abang ni handsome sikit, aku semayang tepi dia. Yang ni gemuk tak mau kan. Yang ni okey. Dia semayang. Masa semayang pula, dia pun tengok. Nak semayang, dia tengok. Yang mana handsome tu ni menjenguk-jenguk. Tu dengan tatasyarrafu. Makna oleh kerana semayang percampuran lelaki wanita, dulu orang semangat datang semayang sebab apa? Campur, dia boleh pilih je tu. Dia jenguk-jenguk tu, itulah Allah balakan, Allah jadikan darah haid tu paling banyak pada Bani Israel, wanita Bani Israel. Ini nak tunjukkan menurut Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sejarah pertama permulaan keluar darah haid ialah daripada wanita Bani Israel. Kenapa dibalakan? Sebab mereka bercampur semayang mereka tu. Allah. Sekarang pun dah ada dah, nak zaman nak kembali balik tempat dah, ada tempat yang mereka semayang, mereka buat campur semayang campur. Kemudian imam wanita belakang semayang apa lagi. Imam wanita, kita pun suruh semayang. Allah Akbar. Mana boleh kalau ada lelaki lah imam. Tak boleh wanita di belakang. Kalau bersama mereka tak apa. Tapi zaman sekarang dah ada dah wujud dah. Ni dia buat gambar, dia kata ni, dia tunjuk ilmu-ilmu